Di sini berlaku 11 peristiwa. Dia ada banyak peristiwa, saya nak 11 saja hari ini, kita berhenti ya. Banyak lagi sebenarnya nak cerita Isra Mi'raj ni, banyak lagi. Subhana kenapa, allazi kenapa, asra kenapa, bi'abdihi kenapa. Dia banyak cerita. Ini saya saja je, saya compress ni jadi macam ni. Nah. Baik, ada 11 peristiwa tu kan. Dalam pendapat lain, Imam Ash-Shami tambah ada lagi. Saya cerita 11 sahaja. Baik. Nabi ini daripada Baitul Laham nak sampai ke Baitul Maqdis, tak sampai lagi Baitul Maqdis ya. Ada 11 peristiwa paling kurang. Nabi lihat ada orang menanam hari ini, mengambil hasil tanamannya esok, hasil tak putus-putus. Nabi tengok tu, tanam betul. Tanam. Macam tu lah. Kemudian terus, ini untuk orang yang berjuang pada jalan Allah. Satu kebaikan digandakan 700 kali ganda. Tuan-tuan datang ni, ini seolah-olah fisabilillah juga ni. Datang majlis ilmu. Tapi berjuang akhirat lah, maksudnya pahala akhirat. Kalau berjuang betul-betul tu lain. Kalau kita sedekah hari ini RM1, janganlah RM1 saja ya. Dia seperti kita sedekah RM700. Jangan padan, Alhamdulillah, RM1,000 sedekah hari ini. Kenapa? RM1,000. Dah satu kebaikan sama RM1 sama dengan RM700. Susahlah masjid. Kita bantu, dan sebenarnya kita sedekah ni bukan untuk bantu masjid sebenarnya. Bantu diri kita. Sebab sedekah ni pelik banding dengan yang lain. Ketika orang itu kalau bolehlah dipanjangkan lagi umur ke satu masa yang sedikit lagi ke depan, dia dah nak nazak ni. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalaulah engkau boleh panjangkan sedikit lagi hayatku ke how many days ahead, couple of days ahead ke contoh, couple of weeks ahead ke, apa dia buat? La fa'asaddaqa, pasti aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, jadi orang yang salih. Kenapa tak solat? Sebab sedekah ini dia menjalar. Contoh, kita bagi sumbangan kat masjid, tolong bangsa banjir. Tadi habis pakaian dibawa arus, tak dapat mereka solat. Asbab duit kita, Al-Falah beli pakaian, dapat dia solat. Dapat menutup aurat, itu pahala lain lagi. Dapat bercakap dengan orang, pahala lain lagi. Dapat menolong orang, dapat lain lagi. Asbab duit RM50 yang kita bagi tadi itu, bercambah-cambah pahalanya itu. Boleh? Kita bagi sedekah pada masjid ini. Masjid buat bumbung, roof. Berapa ramai orang yang dapat solat bawahnya tu dengan tenang. Kalau tak, lari kita dibuatnya. Kenapa? Hujan. Ni dah cantik dah ni. Sedekah lagi, beli lagi aircon. Sedapnya solat. Kalau tak, nanti solat panas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambil baca. Panas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Dah peluh dah ni. Ini kan tenang ni. Apa-apa. Menyebabkan orang tenang, asbab duit kita tadi. Besar tak? Ini bila kita yakin ni. Bila yakin? Dalam kubur nanti. Barulah. Kalau niatlah, yang tolong keluarkan duit kat bank abang sekian-sekian. Bagi dekat Al-Falah. Contoh. Kita cerita Al-Falah ni sebab masjid Al-Falah. Kalau Shah Alam, saya cerita Shah Alam. Jadi, itu ya. Jangan kita menyesal. Duit kita sebenarnya adalah duit yang kita boleh untuk sedekah. Kadang-kadang, maaf, gaji kita besar kan, tapi 1,000 lebih itu duit bank Islam. Sebab kita loan bank rumah, 1,000 lebih lagi kereta. Tayar lagi, 400 itu untuk stesen minyak. Rezeki mereka, rezeki kita, rezeki yang kita dapat gunakan. Baik.
Infak dibalas di akhirat kelak. Itu tandanya bau yang sangat harum lalu-lalu. Rupanya bau apa? Keluarga Masyitah ni bukan nama orang. Masyitah ni berasal perkataan misht. Misht ni adalah sikat, sisir. Jadi masyitah perempuan yang menyikat rambut anak perempuan Firaun. Tahu ceritanya kan? Yang ketiga, menghantuk-hantuk kepala ke batu, berderai, berdarah, pecah, dikembalikan, dihantuk kembali, berterusan. Orang ini tak solat fardu. Bukan solat sunat, tak solat fardu. Fardu tu yang wajib. Nah, ini bukan cerita kosong ni. Ini ada hadisnya ni. Cuma hadis tu kuat tak kuat tu saja. Tu yang kita berani cerita ni. Kalau kosong-kosong kita tak berani cerita. Yang mengarang kitab tadi Said Muhammad tadi tu muhaddis, alim, masya-Allah. Nabi lihat ada rupa manusia, kelakuan macam bukan bintang, binatang ya, memakai cawat, tutup, maaf ya, kemaluan dan dubur dengan sepotong kain je, merangkak-rangkak seperti unta dan kambing, berjalan mundur mandir menjerit, makan buah berduri, buah kereh, pahit dan batu panas dan kerikil tajam daripada neraka Jahannam. Ni siapa ni? Ni orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dihidang daging masak yang sedap dan dihidang juga daging mentah yang busuk, tapi dia ambil yang busuk. Siapa orang ni? Orang yang berzina, na'udzubillah ya. Dia ada isteri yang halal di rumah, tapi dia ada affair dengan yang lain, na'udzubillah min zalik. Sebatang kayu melintang jalan, pakaian lalu akan rosak dan koyak. Ni apa ni? Orang yang menghalang dakwah. Seorang lelaki berenang di dalam sungai darah, mulut dilempak dengan batu sehingga berdarah mulut dan muka. Saya tak boleh bayangkan lah. Ni bibir ni kena batu. Kita terlanggar orang tu pun, ya Allah. Ni bengkak tak ada nak senyum seminggu. Syukur kita pakai mask ni kan. Tak nampak. Jadi, ini untuk orang yang apa? Makan riba. Seorang lelaki kumpul seberkas kayu api, tak mampu angkat, nak tambah lagi. Ini balasan khianat pada agama. Kemudian, menggunting lidah dan bibir dengan gunting besi. Putui, tumbuh lagi, gunting lagi. Berterusan. Ini orang yang penyebar fitnah, slandering. Kalau mengumpat tu nama apa? Backbiting. Ini slandering. Apa maksud fitnah? Sama je dengan mengumpat, sama. Cerita di belakang orang tu sama. Tapi kalau mengumpat cerita betul, benda yang dicerita tu betul tapi aib. Contoh, kamu tahu tak? Itu muqaddimah mengumpat lah tu. Hang tahu? Jangan. Kalau ditanya hang tahu lah, jangan jawab tak tahu. Tak tahu dia abang mai tahu. Dia kata, kalau ditanya hang tahu tak? Jawab tak mau. Hang tahu tak? Tak mau. Tapi biasanya, itulah. Contoh, dia tu kalau pakai tudung sengit dan terbalik semua. Contoh, dia tu kalau dia pakai tudung, maafnya sebab ramai perempuan ni, kita bagi contoh perempuan kan, kalau dia pakai tudung selalu tak matching dengan bajunya. Hak tu pun dia perhati, pelik lah. Kami orang lelaki tak apa, pakai apa pun tak apa, kopiah dengan lidah tak apa, biasa. Ini hang tahu tak, dia punya bag ni tak matching dengan tudung dengan baju kurung, malah tak matching dengan kasut dan kereta. Maaf ni. Jadilah orang yang tenang, jangan komen. Jangan komen orang banyak. Itu mengumpat. Kalau fitnah, dia create the story. Tak ada pun benda tu dibuatnya. Tu je bezanya. Kalau begitu, kami mengumpatlah Ustaz. Jangan. Bukan maksud nak suruh itu. Nak cerita dua-dua tak elok. Tapi hak ni lebih ringan daripada yang itu. Ada Nabi lihat orang yang ada kuku-kuku dari tembaga. Kenapa tembaga tu? Dia tak berkarat. Dia tajam. Cakap muka dia dan dadanya.
berdarah-darah. Bayangkan, ya Allah, balasan orang yang mengumpat dan mencela. Ya Allah, janganlah mengumpat orang. Pahala kita dapat ke orang tu dengan lubang kecil, kerbau jantan keluar, kerbau jantan besar keluar daripadanya, nak masuk kembali tak boleh dah sebab dia kecil. Ini untuk orang yang apa ni? Sombong. Sombong ni hakikatnya macam ni. Dia macam batu, batu. Cuba kita lambung ke atas, naik tak? Lambung kuat-kuat. Dia akan naik kan? Ketika dia naik, dia akan tengok bangunan ni, dewan kita ni dengan Masjid Al-Falah ni halus ya. Sebab dia tak sedar diri yang dia sebenarnya di atas tu, di awan-awangan je. Dia tak sedar diri, tengok, halus ya. Walhal kalau betul-betul hakikatnya dia maybe satu material untuk buat dinding ni, tapi dia tengok atas, halus ya, halus. Dia tak sedar diri, Tapi ketika berada di kemuncak kesombongan, ketika itu dia akan jatuh dum ke bawah. Jangan sombong. Allah paling tak suka orang sombong. Kita pun begitu juga, jangan sombong ke orang. Apa sangat kita ni kan? Yang ada ilmu jangan sombong ke orang. Yang ada harta jangan sombong. Yang muka ada rupa jangan sombong ke orang. Saya tengok ada satu poster suka sangat saya. Last nanti jadi tengkorak. Yang muka cantik tadi kan, di dunia lah. Kemudian jadi tengkorak. Ketika tengkorak orang nak cium lagi tak? Ketika muka cantik tu, Masya Allah, orang pun sanjung-sanjung. Tapi yang cantik tu pun akan berubah. Maybe cantiknya ketika dia, maaf ya, tak kahwin lagi. Ketika dah kahwin, dia sendiri tahu ya. Jadi kita ni berubah. Tapi jangan risau. Kenapa? Kita ada peluang lagi tak lebih cantik daripada itu? Ada. Apa peluangnya tu? Masuk syurga, alhamdulillah ya. Kita akan jadi dikembalikan umur 30 tahun atau 33. Cuba tengok gambar masing-masing zaman dulu. Sekarang cantik juga, tapi cantik pada usianya. Tapi yang 33 tahun dulu kan lebih cantik dalam syurga. Tak ada lagi kencing manis. Tak ada lagi gigi rongga, jantung, darah tinggi. Tak ada. Di sana syurga. Jangan risau. Masuk dalam syurga tu yang penting. Nanti kita jumpa dalam syurga, insya-Allah. Jangan lupa dengan Ustaz Mahathir nanti. Nanti memang ada satu hari, saya tak ingat hari Jumaat ke Khamis, kita akan berjumpa di satu pasar. Jadi hari Jumaat saya sebut itu kan. Kita bersembang Kak Ajah macam biasa. Kak Ajah Hawa, insya-Allah Kak Ajah Salwa kenal dengan saya. Ada seorang lagi Salwa Hawa namanya, dekat Asirul Munir. Kita sembang. Ustaz, slide Ustaz itu cantik ya. Terima kasih. Cerita buat slide dekat akhirat. Ya. Kita kenal walaupun Kak Ajah ada 33 tahun, saya tak tahu muka Kak Ajah macam mana kan. Kak Ajah pun tak tahu muka saya 33 tahun, tapi kita kenal. Seronok. Lepas tu jumpa lagi. Assalamualaikum. Kak Ajah pun naik kuda dengan Bang Haji. Masuk sebab nanti naik kuda. Katanya kuda terbang, kata ingat saya. Seronok. Kan seronok. Balik kat rumah, teringin nak makan, akuk terus ada. Dalam mahligai kita tu. Dia tak perlu nak masak. Tak, ingat je. Ma tashtahi. What you will, what you desire, ada kat situ. Masya Allah. Minum nanti, gelas ni lebih kurang macam ni. Lebih kurang. Izinkan saya. Jangan tengok boleh. Alhamdulillah. Gelas dalam syurga macam ni. Bukan exactly macam ni. Maksud saya tak ada apa ni? Ni apa ni? Ini yang macam telinga ni apa? Tangkai. Di syurga tak ada tangkai. Kenapa? Sebab Allah nak bagi apa? Bagi apa ya? Ke apa ya? Sukati buat tu apa? Bahasa Melayunya, nak buat apa pun tak apa.
kebebasan. Tak main. Allah bagi kebebasan sebab di dunia punyalah kita jaga jangan minum air haram. Kalau air sendiri pun tak haram kan, tapi jangan air orang. Punyalah jaga dia nafsu tu. Allah bagi kebebasan. Ni boleh, ni boleh, ni boleh, ni boleh. Kalau minum ni, kena cara minumnya. Jangan pegang tangan kiri. Supportkan dengan ini dan minum. Bismillah. Alhamdulillah, ketika saya minum jangan tengok Alhamdulillah. Kena? Atau pegang dengan tangan gini. Ni petua ni. Ni. Ini bawah. Ini begini. Sudah? Minum lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Ada lagi? dah. Gurau je. Jadi ini ada petua dia. Petua ni pun saya tak boleh cerita. Banyak nak kena cerita lepas ni. Itulah. Bukan apa. Saya demi Allah tidak takut, demi Allah. Tapi orang yang mendengar nanti tu dia macam-macam perception. Malah lagi orang-orang yang ada niat tak apa-apa nak elok kan. Itulah.